Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita petang ni dapat berjumpa secara atas talian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan kepada ibu-ibu, kemudian diberikan rahmah, diberikan kasih sayang dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan mudah-mudahan saya doakan sama-samalah kita berharap Allah bimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyinari hidup ni dengan cahaya ilmu supaya kita tak teraba-raba di dalam kegelapan kehidupan sehinggalah kita kembali kepada Allah Taala. Dan setiap yang Allah ciptakan di atas muka bumi ni semuanya tidak ada yang kebetulan. Termasuklah kita berada dalam majlis ilmu ini. Boleh jadi kerana ada amal soleh yang kita lakukan, iman kita, keyakinan kita pada Allah, Allah pilih kita dapat duduk di dalam majlis ilmu. Ramai orang di luar sana, kan, ada juga yang ada line internetnya, ada telefonnya, tapi mungkin tak dapat hadir ke sini. Jadi kita sama-sama bersangka baik dengan Allah, berdoa dan berharap pada Allah, semoga Allah Ta'ala bimbing kita dan semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan dalam majlis ilmu kita dapat ilmu, menambah iman kita, dan iman itu akan menambahkan aman dalam hati kita. Aman tu maksudnya Allah akan berikan kebahagiaan, Allah akan berikan ketenangan, Allah Ta'ala akan berikan kejayaan kepada kita dunia dan di akhirat. Kejayaan yang paling besar adalah Allah masukkan kita dalam syurga dan Allah akan lepaskan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan inilah titik-titik perjuangan kita, mujahadah kita, walaupun tak angkat senjata, hanya mengangkat mata je kan, melawan rasa mengantuk, penat waktu-waktu petang ini. Tapi mudah-mudahan Allah nilai ini sebagai amal soleh di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar ibu-ibu semua? Sihat? Saya doakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sihat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan kesihatan, dan kita tanda bersyukur kepada Allah itu, mudah-mudahan dengan kesihatan itu menambah amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik, hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita, iaitu daripada kitab 66 Muslimah Pengukir Sejarah. Dan hari ini kita akan, tak silap saya betul tak, kita muka surat yang ke-45. Betul Kabsyah. Kan, betul, Kabsyah. Betul okey. Kabsyah binti Rafi' bin Ubaid bin Muawiyah. Okey, kita akan masuk ke kisah Kabsyah binti Rafi'. Saya serahkan kepada pembaca hari ini. Siapa ibu yang baca hari ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat? Abang anak sihat? Alhamdulillah sihat diorang. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey Kak, silakan Kak. Bismillah. Kabsyah binti Rafi' bin Ubaid bin Muawiyah, iaitu ibunda Sa'ad bin Mu'az yang kematiannya mengguncang Arash Ar-Rahman. Salah satu di antara para wanita yang namanya diabadikan oleh sejarah dalam jajaran ibu-ibunya abadi adalah Sayyidah Kabsyah binti Rafi' bin Ubaid. Dia adalah ibunda dari Sa'ad bin Mu'az, dan Ibnu Sa'ad menyatakan bahawa dia termasuk dalam jajaran orang-orang yang pertama berbaiat. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok namanya Kabsyah. Kabsyah bukan Kapsa. Kapsa tu nasi Arab. Okey, namanya Kabsyah binti Rafi' bin Ubaid bin Muawiyah. Kenapa beliau ni disebut-sebut namanya? Sebab anak dia Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah seorang daripada pembesar Ansar. Okey, salah seorang daripada pembesar Ansar. Maksudnya Sa'ad bin Mu'az ni orang Madinah. Dia ni orang Madinah dan dia ni adalah pembesar
kita kata pembesar daripada kaum Aus dan Khazraj. Okay, kalau orang tanya siapa ketua kabilah yang ada dekat Ansar, ketuanya bernama Sa'ad bin Mu'az. Ni orang besar ni. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni dia sangat special. Apa yang Sa'ad buat ataupun apa yang Nabi sebut, Nabi akan kaitkan dengan Sa'ad. Dan bila seorang anak ni hebat, mesti orang tanya siapa ibu dia. Dia lahir daripada perut ibu yang mana ni, yang sejuk melahirkan anak yang hebat macam ni. Jadi automatik orang akan cari dan orang akan sebut-sebutlah siapa ibunya. Oh, ibunya bernama Kabsyah binti Rafi'. Apa yang Kabsyah buat? Apa ni? Okay, itu yang kita akan bincang ni. Cuma saya nak sebutkan, ibu-ibu boleh bayangkan Sa'ad bin Mu'az ni kalau kita tahu dia hebat macam mana, barulah kita tahu, oi, kalau anak hebat mesti ibu hebat. Sebab apa? Anak ni dia mesti adalah air tangan daripada didikan ibu kan, ataupun didikan ayah. Sehingga ada pepatah, para hukama kata apa? Ibu ni adalah sekolah kepada anak kan. Ibu ni madrasah kepada anak. Manakala ayah itu adalah mudir dia ataupun guru disiplin dia. Kita nak anak kita berjaya, kita akan cari apa? Anak kita nak masuk SBP lah. Anak saya nak masuk sekolah asrama penuh lah. Anak saya mesti masuk ke universiti terkemuka lah. So, bayangkan seorang pelajar yang cemerlang lahir daripada sekolah yang cemerlang. Sekolah tu siapa? Kalau dalam rumah tangga, itulah ibu dia. Anak cemerlang lahir daripada ibu cemerlang. Kalau anak dia 10 orang berjaya, mesti ibu dia luar biasa. Amalnya, amal solehnya, zikirnya, ilmunya, lemah lembutnya, didikannya, akhlaknya, mesti luar biasa, mesti. Okay, jadi sebab itu para ulama ataupun para ulama sirah ni, dia mencari-cari siapa Sa'ad bin Mu'az punya ibu ni. Dan kita ceritalah tentang ibu dia supaya dia adalah pelajaran pada kita. Macam mana kita nak dapat anak yang seperti Sa'ad bin Mu'az sehingga kita mencontohi ibunya. Baik, saya cerita sikit pasal Sa'ad bin Mu'az sebelum kita cerita ibu dia. Sa'ad bin Mu'az ni, dia ni syahid di dalam peperangan Khandaq, perang Parit dia syahid. Masa dia syahid tu Nabi SAW sebut dalam hadis, kata Nabi, masa Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, jenazahnya disambut oleh ribuan para malaikat sehingga menggegar arasy Allah. Ibu-ibu bayangkan, Sa'ad bin Mu'az ni dia beriman di tangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab datang ke Madinah setahun sebelum Nabi hijrah. Kan masa Nabi hijrah, ramai orang Madinah dah beriman kan. Dia beriman dengan siapa? Iaitu daripada Mus'ab bin Umair. Nabi hantar duta ni, namanya Mus'ab bin Umair. Nabi hantar dia ni pendakwah yang pertama yang sampai dekat kota Madinah. Jadi Sa'ad bin Mu'az beriman dengan Mus'ab ni. Dan dia syahid dalam peperangan Khandaq. Kita boleh kira lah perang Khandaq tahun ke-5 hijrah. Mus'ab bin Umair datang setahun sebelum hijrah. Maksudnya dalam tempoh 6 tahun saja Sa'ad bin Mu'az ni beriman. Tapi dalam tempoh 6 tahun tu amal solehnya luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga rohnya disambut oleh ribuan para malaikat. Okey, kat sini ibu-ibu saya nak sentuh sikit je. Sebenarnya Allah nilai kita ni bukan ikut tempoh, ikut berapa lama kita beramal, tak. Allah nilai amalan kita mengikut kualiti amalan kita. Ada orang umurnya pendek tapi amalnya luar biasa. Ada orang umurnya panjang tapi kualiti ibadahnya biasa-biasa. Okey. Macam mana? Iaitu kita tak ada pilihan, kita mesti beramal mengikut piawaian standard ibadah Nabi. Apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi suruh, itulah yang paling terbaik. Jangan tambah dan jangan kurang. Contoh ada satu hadis kata Nabi apa? Khafifatan fil lisan, thaqilatan sakilatan fil mizan, habibatan indar rahman. Kata Nabi, ada 2 zikir ringan di lidah, tapi 2 zikir itu berat di mizan Allah, dan 2 zikir itu yang paling Allah cintai, iaitu zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah kan di lidah, tapi kata Nabi berat di mizan Allah. Kenapa dia jadi berat? Sebab amalan boleh jadi kecil, boleh jadi remeh. Tapi kalau amalan tu dilakukan dengan mengikut apa yang Nabi ajar, dia akan memberatkan di mizan Allah. Okay, yang ini yang Sa'ad bin Mu'az buat. Dan Sa'ad ni sentiasa Nabi sebut dalam hadis. Kalau Nabi cerita dengan orang-orang Ansar, Nabi kata apa? Dunia ni dia lebih hina daripada sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga Allah. Sapu tangan ni macam tisu lah, kita guna lap-lap lepas tu kita buang je.
Kan dia bukan benda yang ada ke orang pakai sapu tangan, dia tayang dengan sapu tangan. Ni sapu tangan saya ni. Ni sapu tangan saya. Tak ada. Kita mesti kata tak sioman dia ni, sapu tangan pun nak tunjuk orang. Kan? Sapu tangan pun nak tunjuk orang. Tapi kata Nabi, dunia ni di sisi Allah kalau dibayangkan dengan sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga tu tak ada nilai. Tak ada nilai. Nabi sentiasa gunakan nama Sa'ad bin Mu'az. Sebab apa? Sebab masa Sa'ad bin Mu'az ni masuk Islam, dia kan ketua kabilah kan. Dia jumpa dengan kaum dia iaitu kabilah Bani Abdul Ashhal. Dia kata apa? Kamu memandang aku sebagai apa? Lalu orang-orang Ansar kata apa? Saya lihat kamu ni sebagai pemimpin yang dihormati dan diikuti. Lalu kata Sa'ad bin Mu'az, kalau kamu nak aku jadi pemimpin kamu, tolong beriman dengan Allah dan Rasul. Siapa yang tak beriman, aku tak akan bercakap dengannya selagi mana dia tak beriman pada Allah dan Rasul. Dia buat cara paksaan. Dan cara tu berkesan sebab seluruh kabilahnya masuk Islam di tangan Sa'ad bin Mu'az. Sedangkan dia baru masuk Islam 30 minit sebelum dia cakap dengan kabilah dia tu. Baru masuk Islam. Tapi dia dah telah mewajibkan beriman pada Allah dan Rasul kepada seluruh kabilah dia. Itu antara lah Sa'ad bin Mu'az. Jadi kita tengok perwatakan hebat. Dia ni pemimpin kota Madinah. Kalau kita lah sampai ke Madinah hari ni, kita cakap ni si Fulan ni, dia ni lah presiden negara Madinah. Mesti kita respect kan. Hebat dia ni. Macam tu lah Sa'ad bin Mu'az. Dia ni adalah ketua kabilah, ketua orang-orang Ansar. Okay? Jadi mesti ibunya hebat. Okay. Sekarang kita tengok ibunya siapa. Dia adalah salah seorang daripada orang yang pertama, maksud orang terawal yang berbai'ah dengan Nabi. Beriman dengan Nabi, berbai'ah dengan Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah. Okay, silakan. Ibnu Sa'ad mengatakan, orang pertama yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Sa'ad bin Mu'az, yakni Kabsyah binti Rafi', dan dia termasuk dalam golongan para wanita muslimah solehah yang mengemban cita-cita agama dan mempertaruhkan seluruh anak-anak mereka di jalan Allah demi membela Islam. Salah satu kisahnya yang tercatat dalam sejarah adalah peran pada saat perang Uhud. Okey, peran tu maksudnya peranan lah. Peranannya pada saat peperangan Uhud. Nanti ibu-ibu akan tengok, kita boleh bayangkan seorang ibu mesti sayang anak luar biasa. Datanglah anak macam mana pun, ibu akan beri 200% ataupun 500% komitmen dia, kasih sayang dia kepada anak, lebih segalanya. Dia sanggup korbankan dirinya kepada anaknya. Ini kan seorang ibu. Tapi Kabsyah ni pula, dia korbankan anaknya demi agama. Dia korbankan anaknya demi agama. Saya bagi contoh kat ibu macam ni. Pernah dengar tak kisah Fatimah? Kan Fatimah mengadu pada Nabi kan? Ya wahai ayah, saya ni susah ni. Kan Fatimah kan miskin. Wahai ayah, saya ni susah ni. Boleh tak saya nak minta pembantu rumah? Pernah dengar kan kisah ni? Tu Nabi kata apa? Pembantu rumah tak ada. Tapi yang ada apa? Zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Betul? Kita panggil apa? Ni zikir Fatimah, kita kata. Fatimah balik, dia beramal. Esok pagi dia tak minta pada ayah dia dah. Dia kata ringan dah kerja dia. Beban dia dah lapang dah. Dah mudah dah untuk dia buat uruskan rumah tangga dia. Tak rasa mengeluh dah. Zikir je, zikir. Saya tanya pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kerja rumah penat ke tidak? Kak Haifah, penat tak? Penat Ustaz. Penat walaupun Kak Haifah anaknya seorang, penat Kak Haifah kata penat. Penat ni. Okey. Cuba mengadu dengan abang kan. Bang, boleh tak saya nak dapat maid? Lepas tu abang pun kata, boleh. Bacalah zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Rasa-rasa kita cakap apa dengan abang kita? Cakap dengan suami kita lah. Zikir je bang. Betul tak? Faham tak saya? Fatimah dapat terima zikir tu daripada Nabi tau. Dan dia tak mengeluh. Dan dia kata apa? Memang membantulah. Zikir tu membantu dia. Kita cakap dengan suami kita, bang saya penat bang buat kerja rumah ni. Penat. Suami kita kata, okey lah kalau macam tu, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Okey, ni pembantu awak. Apa kita rasa? Hilang penat. Ke penat lagi? Cakap dengan abang ni memang penat lah. Kedekut. Kita kata kan, kedekut. Zikir je disuruh kita. Itulah bezanya iman kita dengan
dengan sahabat-sahabat Nabi dan juga keluarga Nabi SAW. Anak Nabi terima zikir tu, dia kata itu membantu kerja rumah dia. Kita tak rasa membantu, sedangkan zikir yang sama, wirid yang sama. Nampak tak? Bezanya pada iman. Sebab itu saya nak sebut, Kabsyah ni, ibu pada saat dia korbankan dia punya sayangnya pada anaknya lebih pada agama dia. Agama dia segala-galanya. Dia ada beberapa orang anak, nanti kita akan tengok dia ada beberapa orang anak. Semua anaknya dia wajibkan untuk korbankan diri mereka syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni anak kita, ibu boleh tak kalau saya sambung belajar pergi UUM. Kita duduk Johor kan, pergi UUM dekat Kedah tu. Ibu kata janganlah jauh sangat, kalau boleh biarlah masuk Kuito ke kan. Dekatlah ibu nak tengok, tak jauh mana UTHO tu kan, Tun Hussein On tu. Masuk UiTM ke yang dekat Johor ni dekat, ibu nak tengok. Jauh sikit pun kita rasa ralat dah. Apatah lagi tengok sahabat-sahabat Nabi ni berjuang sampai korbankan untuk agama. Dia letakkan agama segalanya lah. Agama segalanya. Itu kata kunci yang kita boleh belajar daripada Kabsyah. Lebih sayang ibu pada anak tu dah hebat dah. Tapi sayang dia pada agama lebih hebat daripada sayangnya kepada anak-anak dia. Okay? Baik, teruskan. Sayyidah Kabsyah menyambut para utusan dalam perang Uhud dan pada saat itu dia telah mengutus 2 orang putranya untuk perang dan membela agama Allah. Dia keluar untuk meyakinkan dirinya tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memerhatikan wajah-wajah pasukan kaum muslimin yang kembali dari peperangan dan mencari kedua putranya. Namun salah seorang putranya telah syahid dalam peperangan. Di dalam kitab Asirah Al-Halbiyah disebutkan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah, Ummu Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kaum Ansar radhiyallahu anhu, datang berlari untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berada di atas kudanya, sementara Sa'ad memegangi tali kekang kudanya. Maka Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan selamat datang kepadanya. Lalu beliau berhenti untuk menemuinya. Kemudian setelah Ummu Sa'ad berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bela sungkawa kepadanya kerana putranya yang bernama Am bin Mu'az telah syahid di Uhud dalam usianya yang ke-32 tahun. Maka Ummu Sa'ad pun berkata, "Apabila aku telah menyaksikan engkau selamat, maka sungguh musibah ini menjadi ringan bagiku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarga orang-orang yang syahid pada perang Uhud. Beliau bersabda, "Wahai Ummu Sa'ad, terimalah berita gembira dan sampaikanlah berita gembira kepada keluarga mereka bahawa anggota keluarga mereka yang terbunuh, yakni syahid, semuanya saling berteman di syurga dan sungguh syafaat mereka semua untuk keluarganya telah diterima." Ummu Sa'ad pun berkata, "Kami reda, wahai Rasulullah. Siapakah yang akan menangisi mereka lagi setelah ini?" Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk orang-orang yang mereka tinggalkan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma adhhib hazana qulubihim wajbur musibatahum wa ahsinul khalfa ala man khalafu." Ya Allah, hilangkanlah kesedihan hati mereka, gantikanlah yang hilang dari mereka dan perbaikilah keadaan penggantinya bagi orang yang mereka tinggalkan. Okay, Demikian. Okay. Baik, tengok dalam peperangan ni, dalam perang Uhud, adik-beradik kepada Sa'ad bin Mu'az namanya Amru. Kalimah tu disebut Amr. Hanya sebutannya Amru. Kalau kita belajar kitab-kitab Arab, perkataan Umar dieja dengan Ain, Mim, Ra. Maka sebutannya Umar. Tapi kalau ada orang namanya Amru, Amru ni ejaannya sama juga. Ain, Mim, Ra. Amru. Okay? Ditukar baris. Tapi tak ada orang boleh tahu nak dibaca Umar ke nak baca Amru. Jadi dalam kitab-kitab sirah dia akan tambah Ain, Mim, Ra dan Waw. Maka disebut sebagai Amru. Okay? Jadi Amru bin Mu'az adalah adik kepada Sa'ad bin Mu'az. Jadi ibu dia punya excited
bila jumpa Nabi dengan anaknya iaitu Sa'ad bin Mu'az ni lepas perang Uhud ni, dia ialah orang akan tanya, anak saya macam mana, selamat ke tidak, betul kan, selalunya macam tu. Tapi pula beza dengan Kabsyah ni, ibu kepada Sa'ad bin Mu'az, dia tak tanya pasal anak dia, tapi dia tanya pada Rasulullah, okey ke Rasulullah? Rasulullah kata aku okey. Bila Nabi kata macam tu, terus dia kata tu dah lega dah, bagi aku dah lega dah, anak tak kisah, yang penting Rasulullah. Ini namanya kecintaan. Sebab itu dalam satu hadis riwayat Bukhari, Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaih min walidi wa nasi ajma'in. Tak sempurnalah iman kalian selagi mana kalian tidak mencintai aku lebih daripada cinta kalian kepada anak-anak kalian, lebih cinta kalian kepada ibu bapa kalian, dan lebih cinta kalian kepada seluruh manusia. Nampak? Maksudnya mencintai Nabi tu adalah cinta yang paling utama, lebih daripada cinta kita pada anak-anak, lebih daripada cinta kita pada ibu bapa kita dan pada seluruh manusia. Kenapa? Sebab cinta Nabi adalah cinta kewajipan yang membawa kepada keimanan. Cinta Nabi bererti membawa cinta kepada Allah. Okay, dan inilah bukti Kabsyah ni telah melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia bukan jual anak, tuan-tuan, tak. Tapi nak tunjukkan pengorbanan mereka untuk agama. Okay? Baik. Jadi dia kata, ya Rasulullah, doakanlah untuk dia. Dan Nabi doakanlah supaya dihilangkan kesedihan dia dan diberikan ganti dengan gantian yang lebih baik. Mungkin doa ni ibu-ibu maklum doa ni. Ada satu hadis kisah tentang Ummu Salamah. Cerita ni masyhur ni. Ummu Salamah dia ada suami namanya Abu Salamah. Okay? Dia anak dia nama Salamah. Jadi dia kenali dengan nama Ummu Salamah. Dapat suami Abu Salamah. Baik, pendek cerita, masa Nabi SAW perintah sahabat-sahabat berhijrah, Ummu Salamah dan Abu Salamah ni dia terpisah. Okay? Sebab dua-dua ni, suami isteri ni, dia datang daripada kalimah bangsawan yang berbeza. Abu Salamah nak ikut Nabi pergi Madinah. Ummu Salamah tak dapat pergi. Dia dihalang oleh keluarga dia. Kamu jangan ikut suami kamu tu, biarkan dia. Ni ahli keluarga Ummu Salamah lah. Lalu, yang tinggal Ummu Salamah dengan anaknya yang bernama Salamah. Okay, anak yang bernama Salamah. Jadinya, anak dia yang bernama Salamah ni, keluarga suami dia ambil. Maksudnya terpisah ni. Ayah dekat Madinah, anak dekat rumah keluarga suami, Ummu Salamah duduk dengan isteri dia, dengan keluarga dia. Setiap hari dalam tempoh setahun, Ummu Salamah ni akan keluar pergi padang pasir menangis. Dia tak tahu nak buat apa. Anak tak ada, suami tak ada. Sampai dia menjadi bingung. Orang kata hampir gila meroyan. Dia akan keluar pagi dan dia akan balik petang. Hampir setahun ni menangis. Tak tahu buat apa, menangis. Sampai satu masa, dia balik ke kota. Sampai satu masa, keluarga Ummu Salamah ni dia cakap, apalah yang kita nak paksa keluarga si Ummu Salamah ni sampai dia jadi macam tu. Lepaskan je lah. Biarlah dia bersama dengan suaminya. Jadi mereka pun lepaskan. Dah cukup setahun dia dah seksa macam tu. Dah separuh nyawa dah kawan ni. Dah hampir gila. Lepas. Bila dia lepas, berjalanlah dia ni seorang diri sampailah ke Madinah. Ibu-ibu bayangkan Mekah Madinah ni 500 km ya. Dia berjalan seorang diri, ditemani oleh seorang lelaki. Lelaki ni bantu dia orang kafir bantu dia. Pendek cerita, dia jumpa suami dia. Tapi jodohnya tak panjang. Takdir Allah, suaminya syahid dalam peperangan. Tapi suami dia pesan, kalau apa-apa musibah timpa, jangan lupa baca istirja. Ni Nabi ajar. Istirja ni apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian jangan lupa baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Allah, Allahumma ajurni, wahai Allah, berikan ganjaran kepadaku fi musibati, ganjaran pahala daripada musibah ini. Wa akhlif li, dan gantikanlah kepadaku khairan minha, sesuatu yang lebih baik daripada kehilangan ini. Apa yang berlaku, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Matinya Abu Salamah, Ummu Salamah doa dan beramal, dia digantikan dengan suami yang soleh dan lebih baik daripada suami dia. Siapa? Dia berkahwin dengan Nabi SAW. Dia menjadi isteri Nabi, Ummu Salamah ni. Dan dia antara isteri Nabi yang umurnya panjang. Dia sempatlah tengok pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin.
Okay. Maaf Ni Ustaz. Saya kurang faham, minta Ustaz ulang balik pasal anak yang nama Ummu Salamah tu, macam mana saya tak faham. maksudnya macam mana? Yang Ustaz cakap tadi ada anak yang namanya Ummu Salamah, katanya ikut suami Okay, macam ni. Saya nak cerita pasal musibah ni, musibah. Kan Nabi doa ni dalam doa Kabsyah ni kan, Nabi doakan supaya dihilangkan kesedihan dia. Sebab apa? Sebab dia ni memang tabah kehilangan anak dia. Jadi saya nak bawa satu lagi cerita, dan ini adalah doa yang ibu-ibu boleh amal. Cerita tentang seorang wanita namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah, dia ada suami. Suaminya nama Abu Salamah. Kenapa dua-dua ni nama Salamah ni? Ummu Salamah tu maksudnya ibu Salamah. Abu Salamah namanya ayah Salamah. Anaknya siapa nama? Namanya Salamah. Okey. Jadinya masa peristiwa hijrah, mereka ni dipisahkan oleh keluarga. Abu Salamah nak hijrah dengan Nabi. Keluarga isteri dia tak bagi. Kamu jangan ikut suami kamu kena duduk kat kota Mekah. Dia paksa. Bila isteri tak boleh ikut, anak tak boleh ikut, belah suami dia pula marah. Kenapa kamu nak halang isteri dia ikut suami dia? Sebab kan mereka kan ada semangat kepuakan kan. Jadi dia marah, dia kata apa? Dia tarik anak dia ni yang bernama Salamah. Salamah duduk dengan keluarga suami. Ummu Salamah isterinya duduk dengan keluarga dia lah, keluarga isteri tu. Abu Salamah dekat mana? Abu Salamah dekat kota Madinah dah. Jadi mereka ni terpisah tiga. Jadi Ummu Salamah ni, ibu-ibu kena bayangkan, dia dalam keadaan tertekan, sayang pada anak, sayang pada suami, tertekan. Setiap hari menangis daripada pagi sampai petang, menangis sampai jadi gila. Setahun dia macam tu. Jadi pendek cerita, satu hari sampai taklah cukup setahun, keluarga dia kata terfikirlah, baru terfikir. Dia kata kenapa kita kena seksa Ummu Salamah ni, biarlah dia ikut suami dia. Kan kita pun bukan boleh buat apa-apa pun. Akhirnya dia lepaskan. Ummu Salamah pergi ke Madinah jumpa suami dia, bawa anak sekali. Sampai dekat Madinah, suami dia sertai beberapa perangan dengan Nabi dan suaminya pun meninggal dunia. Jodoh tak panjang. Baru dapat jumpa meninggal pula. Tapi dia ingat suami dia pernah pesan, Nabi ajar satu doa. Kalau terima musibah, tak semestinya kematian musibah ke, kehilangan ke, baca doa. Iaitu istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baca doa. Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala kepada musibah ini. Kita kena musibah, minta ya Allah berikan pahala sabar ni. Dan gantikanlah aku dengan gantian yang lebih baik daripada ujian ini. Jadinya nak pendek cerita, bila Ummu Salamah beramal, memang Allah tunjukkan, Allah beri gantian yang lebih baik. Iaitu Allah kahwinkan Ummu Salamah ini dengan Nabi SAW. Okay? Saya nak cerita apa? Bila kita ni meletakkan hati kita kepada Allah, semua Allah akan bantu. Memang kita kata sayanglah dia kahwin dengan suami dia ni. Tapi siapa boleh nafikan kalau dia berkahwin dengan Nabi dan dia menjadi ummatul ummahat. Dia jadi ibu kepada orang mukmin ni. Kan? Sudah tentu dia dapat kedudukan yang sangat istimewa. Sebab itu ada satu kata-kata. Okey, ibu boleh faham ke? Ibu Saadiah? Boleh Okey. Sebab saya nak sebut tu. InsyaAllah faham. Cuma yang saya tertanya-tanya. Sebab apa yang pernah saya baca dalam surah Nabawiyah. Bukan surah Nabawiyah. Saya pernah dengar daripada ustazah lain cakap. Pasal anak Ummu Salamah ni ramai semasa Rasulullah SAW nak kahwin dengan dia tu. Tapi saya jadi confuse macam mana Salamah tu Ustaz sebut tu seorang aja. Itu yang saya agak confuse. Maaf Ustaz. Dia macam tu lah. Salamah ni, mana-mana anak, contohlah anak saya nama Noh. Kalau gelaran saya kat Arab ni, orang tak panggil saya Izzuddin, orang akan panggil saya Abu Noh. Macam tu. Dia akan gunakan anak pertama tu lah. Anak pertama tu sebagai nama timangan lah, nama gelaran kepada si ayah. Macam itulah. Okay. Baik. Tapi dalam riwayat sirah tu, masa tu anaknya tu lah namanya Salamah. Perbuatan tu berlaku lah. Okay. Baik. Saya nak cerita. Sekejap. Lupa dah. Okay, lupa dah. Sekejap. Apa saya nak sebut tadi lupa dah. Okay lah. Tak apa. Terlupa. Tak ingat. Okay, tak apa. Okay. Jadinya sekarang
kesedihan ni semua orang akan mengalami kesedihan. Okay? Semua orang dalam keadaan duka cita. Ni adalah fitrah lah kehidupan kita kan. Ni adalah kehidupan kita. Jadi bila kita faham ni dan Nabi pun ajar kita kalau ada musibah macam ni, inilah bacaannya. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita kalau penyerahan diri kita kepada Allah jelas, kita buat itu memang kerana Allah, insya-Allah Allah bantu. Sebab itu ada kata-kata hukama, dia kata macam ni. Okay, ni kita nak cerita pasal Kabsyah ni sebab dia serah diri daripada Allah ni. Anak dia pun diserah pada Allah. Allah mudahkan dia. Kita dengan Allah ni, hubungan kita dengan Allah ni macam hubungan anak kecil dengan ibu dia. Ibu-ibu mesti faham kan? Ibu-ibu nak mandi pun anak, ibu. Ibu nak masak pun ibu. Kan? Orang usik, ibu juga. Sikit-sikit ibu. Kadang-kadang ibu jadi tension. Betul tak? Ibu rasa apa? Bila dia tengok anak, kamu ni tak ada benda lain ke? Tolonglah, ibu nak buat kerja ni. Tapi kita kena faham, dunia anak adalah ibu dia. Dunia anak kecil ni ibu dia. Memang saya tak nafikan penat. Saya tengok isteri saya pun penat. Nak buang air besar pun tak ada masa. Anak duk ketuk-ketuk pintu, tolong bu, buka bu. Kan saya tahu ni memang rumah tangga lah, rumah tangga. Sebab kita kena sedar, kehidupan anak ni, dunia anak ni adalah ibu dia. Tak ada ibu dia resah, dia takut. Sebab ibulah segala-galanya. Betul kan? Kita memang marah lah. Kamu ni tak boleh berdikari ke? Saya sikit ibu. Nak tidur ibu, nak makan ibu, nak mandi dengan ibu. Semua ibu. Tapi itulah dunia anak-anak. Ibu adalah dunia anak-anak. Dunia dia adalah ibu dia. Macam itulah. Dia tak boleh pisah. Sebab itu hubungan kita dengan Allah macam tu. Kalau kecil-kecil, orang usik kita nangis. Ibu. Orang kacau, ibu. Susah senang ibu. Kita dengan Allah macam tu. Allah beri nikmat, Allah. Allah beri ujian, Allah. Hidup kita, Allah. Inna salati salatku, Allah. Wa nusuki ibadahku, Allah. Wa mahyaya hidupku, Allah. Wa mamati matiku, Allah. Lillahi rabbil alamin. Itulah kita. Hubungan kita dengan Allah macam itulah. Manja. Semua Allah. Hati ni jadi tenang. Okay, macam Kabsyah ni. Hati ni jadi tenang. Dan kita dengan Allah ni bukan macam penjual dengan pembeli. Penjual dengan pembeli ni macam mana? Kalau saya solat duha, Allah mesti murahkan rezeki saya. Kalau saya solat tahajud, Allah mesti lapangkan hati saya. Kalau saya jaga solat jamaah, Allah Ta'ala mesti berikan kebahagiaan pada saya. Kita ni macam wajib dah. Saya buat macam ni, Allah mesti bagi macam ni. Saya buat macam ni, Allah bagi macam ni. Sampai ada orang dia kata apa? Kenapa ya? Saya dah solat duha dah, tapi rezeki saya tak luas. Saya dah jaga solat jemaah dah, tapi sayanya hati tak tenang. Allah ni bukan hamba kita kan? Kita suruh-suruh, saya buat ni awak kena bagi macam ni. Saya buat macam ni awak kena bagi macam ni. Tak. Kita dengan Allah, kita ni hamba. Allah nak bagi-bagi, Allah nak tarik. Okay? Sebab kita hamba ni tak ada pilihan. Dia hanya ikut saja apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhannya nak dia kena buat dan dia kena follow saja. Jadi saya nak bagi tahu, itulah Kabsyah. Hubungan dia dengan Allah tu semua Allah. Sampai anak pun diserah pada Allah. Tapi Allah berikan ganjaran, Allah mudahkan urusan dia. Allah angkat martabat dia. Allah muliakannya. Allah berikan kepadanya ganjaran syurga. Itulah kejayaan paling besar. Dan itulah yang kita nak belajar. Kenapa anak dia jadi hebat? Sebab ibunya hebat. Hidup mati dia Allah. Hidup matinya Allah. Ditimpa musibah pun dia tak kisah. Allah. Sebab saya contohlah ibu-ibu, ingat kita program dekat Melaka kan. Macam-macam saya dapat hadiah. Sampai saya ibu segan. Kalau saya tahulah dapat hadiah, saya pun nak bawa hadiah. Kita nak kongsi sama-sama kan. Saya dapat hadiah. Kalau saya ni tak sioman, ibu-ibu bagi saya hadiah, saya pun ralit dengan hadiah. Tengok hadiah, hebat hadiah ni. Saya pun tak cakap terima kasih ya. Saya tak cakap, saya tengok je hadiah. Kita kata ustaz ni tak sihat kot. Tak sioman kot. Macam itulah kita sebagai hamba. Bila kita dapat nikmat ataupun bila kita dapat ujian, jangan tengok pada nikmat dan jangan tengok pada ujian. Kita perlu tengok pada apa? Tengok siapa yang turunkan nikmat dan siapa yang turunkan ujian. Kita akan kembalikan diri kita pada Allah. Bila macam tu ibu-ibu, hati jadi tenang. Allah turunkan ujian. Siapa yang turunkan? Allah. Tenang hati. Siapa turunkan nikmat? Allah. Tenang hati. Okay? Jangan ralit lah dengan benda-benda ni. Boleh faham? Okay? Alright. Baik, teruskan. Ada soalan ke? Boleh? Tak ada apa. Kak, kita teruskan Kak.
Demikianlah sejarah mencatatkan untuk kita kisah tentang ibu yang penyabar ini yang telah merelakan putranya di jalan Allah dengan penuh keredaan yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga musibah kematian putranya menjadi ringan baginya serta menerima ketetapan Allah Azza wa Jalla yang tidak mencegahnya dari kabar gembira yang disampaikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun menyampaikan kepadanya bahawa seluruh pasukan yang syahid dalam perang Uhud berada di syurga sehingga dia merasa senang kerananya. Okey, baik. Okey. Okey, ibu-ibu tengok kenapa dia boleh rasa senang, tenang. Nabi kata semua penghuni syurga dia rasa lagi gembira lah. Terima kabar kematian anak pun dia rasa ringan. Dia tak rasa terbeban, tak rasa jiwanya sempit. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup ni ada 3 benda. Dalam hidup ni ada 3 benda. Ada dinamakan sebagai ketenangan, ada yang dinamakan sebagai kesenangan dan ada yang dinamakan sebagai keseronokan. 3-3 ni nampak macam sama tapi berbeza. Bahkan kita pun keliru. Okey, ketenangan ni apa? Ketenangan ni adalah hati kita dengan Allah. Kita beriman pada Allah, hati tenang. Kita berzikir kepada Allah, hati tenang. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Okey, Allah katakan, alladzina yu'minu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Okey, Allah sebut orang yang beriman dan orang yang Allah berikan ketenangan hati ni adalah orang yang mengingati Allah. Itu namanya tenang. Tenang ni adalah kita beriman pada Allah dan mengingati Allah. Hati jadi tenang. Senang pula, kesenangan ni apabila hati kita berhubung dengan makhluk. Hati ni berhubung dengan makhluk, senanglah hati kita. Saya ada pasangan suami, senang hati. Saya ada anak-anak, senang hati. Itu senang. Kita dengan ibu bapa kita senang. Kita bergaul dengan kawan-kawan, hati senang. Yang ketiga, keseronokan. Keseronokan ni adalah hati yang berhubung dengan benda-benda yang mati. Beli kereta rasa happy. Happy tu apa? Tenang ke? Tak, itu keseronokan. Kita dapat beli handphone, kita rasa happy. Happy tu apa? Itu hanya keseronokan. Yang mana kesenangan dan keseronokan ni hanya bersifat sementara. Lambat laun dia datang kejemuan dan kebosanan. Kita berhubung dengan makhluk, kita ada suami, happy lah, mula-mula kahwin happy, berseri muka dia. 3-4 tahun kahwin, dah tak happy dah. Kan? Make up pun dah tak make up. Sebab apa? Happy tu dah hilang. Sebab senang tu dia sementara. Seronok pun sementara. Ada kereta baru seronok, tapi lambat laun rasa boring juga. Tapi yang kekal adalah ketenangan. Macam mana ketenangan? Kita jaga hubungan dengan Allah. Saya tanya pada ibu-ibu, kita sendiri jawab. Tak payah jawab kat sini, jawab hati kita. Hari ni saya fokus yang mana? Saya fokus yang tenang, yang senang ataupun yang seronok? Kita tengah fokus hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk ataupun hubungan kita dengan benda yang mati. Kita tanya pada diri kita, hari ni saya gembira sebab apa? Gembira saya adalah gembira kerana saya dengan Allah, gembira saya dengan makhluk ataupun gembira saya dengan benda-benda yang mati? Kita sendiri tahu, kita sendiri yang boleh jawab. Okay? Jadi, kenapa Kabsyah ni jadi tenang? Dia boleh terima sebab hatinya itu dengan Allah. Orang yang tenang, ada kalanya orang yang kurang senang. Ada orang yang senang tapi hidupnya tak tenang. Okay? Dia benda yang sangat kontradik dan benda yang tak sama. Okay? Tenang tu kita dengan Allah. Tenang tu kita dengan Allah. Datang ujian, tenang. Allah sempitkan rezeki, dia tenang. Orang marah, dia tak marah, dia tenang. Tenang tu benda yang luar biasa. Sehingga para ulama kata, itulah namanya Al-Jannatul Ajilah. Syurga yang Allah segerakan. Syurga yang Allah segerakan, iaitu ketenangan hati. Okay, hatinya tenang. Tak mudah melenting, tak mudah marah, tak mudah kecewa, tak mudah bersedih. Sebab apa? Dia dengan Allah. Sebab itu ada orang kata, kalau kita rasa lemah, berhubunglah dengan Allah yang maha kuat, kuatlah kita. Kalau kita miskin, berhubunglah dengan Allah yang maha kaya, kayalah kita. Tak payah perlu cari siapa-siapa, cari Allah sahaja. Okay, cari Allah sahaja. Okay,
Baik, teruskan lagi. Kak. Akan tetapi dengan kecerdasannya dia ingin memperoleh doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuknya dan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh para syuhada Uhud. Sungguh luar biasa wanita tersebut dalam menjalani peranannya sebagai seorang ibu. Sungguh luar biasa wanita tersebut dalam menjalani peranannya sebagai wanita mukminah yang penyabar, di mana dia menerima dan redha terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya itu saja, bahkan dia pun datang membawa putranya yang lain, pemimpin kita Sa'ad bin Mu'az dalam perang Khandaq. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yakni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berada di dalam benteng Bani Harithah sebelum hijab disyariatkan. Saat itu, Ummu Sa'ad bin Mu'az pun ada bersama kami. Lalu, Sa'ad bin Mu'az lewat dengan memakai baju besi yang terbuka pada bahagian kedua tangannya, yakni dari siku hingga ke hujung jari. Demi Allah, pada waktu itu, aku sungguh khawatir dia akan terluka kerana kondisi tangannya yang terbuka itu. Dia pun berlalu sambil menyandang tombak di tangannya, seraya menyenandungkan sebaik syair. Hamal bin Sa'danah pun berhenti sejenak memerhatikan medan perang. Sungguh indah kematian jika ajal telah menjelang. Ibunya berkata, "Wahai putraku, bersegeralah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, engkau sudah terlambat." Maka aku, yakni Aisyah pun berkata, "Demi Allah, wahai Ummu Sa'ad, menurutku akan lebih baik jika baju besi saat itu menutupi seluruh tangannya hingga ke hujung jarinya." Lalu ibunya menjawab, "Allah akan melaksanakan apa yang telah dia tetapkan." Okey, baik. Okay, baik. Sekarang ibu-ibu tengok cerita dekat sini adalah berkaitan perang Khandaq. Tengok perang Uhud, adiknya Amru bin Mu'az meninggal. Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'az meninggal. Syahidlah, dua-dua ni syahid. Uhud dengan Khandaq ni adalah perang yang berturut Perang Uhud berlaku tahun ke-3 Hijrah, Khandaq tahun yang ke-5 Hijrah. Maksudnya perang-perang besar ni dia berturut-turut lah. Adiknya meninggal dalam perang, abangnya pula meninggal dalam perang. Kalau kita sedih lah, apalah malang saya ni, semua anak meninggal muda ni. Kalau kita kita akan sedih. Satu-satu musibah datang. Tak ada ke, kita akan fikir. Tapi orang-orang soleh, dia tak fikir macam tu. Orang-orang soleh ni dia melihat apa-apa pun ia adalah ketetapan Allah. Okey, sekarang kita tengok Aisyah cerita apa? Dia tengok masa tu Sa'ad bin Mu'az dah ready nak keluar perang Khandaq dengan Nabi ni. Tapi baju besi dia itu sampai ke macam baju lengan pendek. Baju besi tu baju lengan pendek. Daripada siku ni ke jari ni, kawasan ni tak ada cover. Baju besi dia baju sampai ke siku. Siku ke jari ke tangan tak ada. Jadi kata Aisyah fikir dah, kalau macam ni bahaya ni. Sebab dalam perang Khandaq, Nabi kena berhadapan dengan 10,000 tentera. 10,000 tentera. Bayang ramai 10,000 ni. Dan Nabi sahaja, tentera Nabi masa tu ketika itu kurang daripada 3,000. Kan? Jadi Aisyah kata tak selamat macam ni. Sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat berisiko. Lalu bila dia nampak Sa'ad bin Mu'az keluar, kalau boleh lah, kita carilah baju lain. Pinjamlah dengan orang-orang lain kan. Untuk, awak ni duduk di frontliner, benteng depan. Sepatutnya awak kena pakai baju yang lebih secure. Yang lebih full protect lah. Betul-betul full cover kan. Coverall semua badan-badan awak ni daripada senjata. Sepatutnya macam tu. Tapi awak pakai baju besi lengan pendek. Jadi bila Sa'ad bin Mu'az keluar dan ibunya pun minta izinkan dia pergi keluar. Lalu Aisyah pun kata, kan ibu-ibu tanya, ibunya berkata apa? "Wahai putraku, segera menyusul Rasulullah." Kamu dah terlambat dah. Dia suruh anak dia pergi cepat kejar Rasulullah tu. Tapi Aisyah kata, wahai Kabsyah, sepatutnya kamu bagi tahu anak kamu cari pakaian baju perang yang lain. Sebab itu risiko tu, boleh mati tu. Kalau dia kena cantak boleh mati tu. Aisyah fikir ni bahaya tu.
Tapi apa kata ibu dia? Dia kata apa? Allah akan laksanakan apa yang Allah tetapkan. Dalam hati ibu dia tak ada rasa risau. Sikit risau pun tak ada. Dia hanya rasa apa? Kalau Allah dah tetapkan syahid, syahidlah, tak ada hal. Kalau Allah nak selamatkan, selamatkanlah, tak ada hal. Nampak? Ini seorang ibu. Ibu kasih pada anak luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa, ibu yang kasihkan agamanya lebih daripada anak-anak. Subhanallah. Inilah teladan yang paling besar daripada kisah Kabsyah ni. Okey? Baik, teruskan. Perhatikanlah wahai saudariku, itulah keberanian dari seorang ibu dan anaknya. Ibu manakah yang bisa mendorong anaknya untuk berperang dengan sedemikian rupa serta menyuruhnya untuk bersegera supaya dia tidak tertinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keberanian semacam apakah yang dimiliki oleh pemimpin kita, Sa'ad bin Mu'az? Siapakah orang yang telah mendidiknya hingga memiliki keberanian tersebut? Okey, itulah nak tunjukkan kepada kita. Tengok, Sa'ad bin Mu'az tu kenapa dia berani? Kenapa dia jadi gagah? Kenapa dia jadi hebat? Sudah tentu dia copy paste perangai dan akhlak ibu dia. Okey, dia sebab dia copy dan dia tiru. Hari ni kita istilah tiruvasi, bukan inovasi, tiruvasi. Dia memang copy betul-betul, dia memang tiru betul-betul perangai ibu dia. Kenapa dia jadi hebat? Sebab dia datang daripada ibu yang hebat. Kenapa dia jadi berani? Sebab dia datang daripada ibu yang berani. Okay, jadi kadang-kadang saya sukalah ada orang kata macam ni. Sebenarnya tidak ada istilah anak derhaka. Yang derhakanya adalah ibu bapa yang derhaka. Kenapa? Sebab anak-anak adalah acuan dan air tangan didikan ibu bapa. Anak tu jadi macam tu sebab ibu bapa lah. Anak tu jadi macam tu sebab ibu bapa lah. Sebab kita, anak tu adalah cerminan kepada ibu bapa. Jadi kita sendiri yang kena betulkan. Saya tak cakap ibu-ibu ya, saya cakap pada diri saya sendiri. Kitalah yang kena jadi orang yang betul. Kitalah yang kena tunjukkan teladan yang betul. Kita cakap, Along jangan marah adik-adik tu. Cuba cakap baik dengan adik tu. Rupa-rupanya kita terlupa. Masa kita tegur anak kita yang sulung, kita marah-marah dia. Jadi dia ingat, oh itulah cara yang betul untuk dia tegur adik-adik dia. Cuba kita perhatikan anak kita. Perhatikan je. Tak payah tegur. Tengok je apa dia buat. Daripada tingkah laku dia, percakapan dia, pergaulan dia, perangai dia. Kita fikir-fikir, sama tak dengan perangai saya? Mesti ada. Mesti ada. Sebab dia hanya tiru apa yang kita buat. Okay? Jadi itulah teladan yang ada pada Sa'ad. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab ibunya macam tu. Kenapa dia berani? Sebab ibu pun berani. Okay? Baik. Terus. Sungguh, pada perang tersebut, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu terkena lemparan panah dan hal ini menjadi penyebab kematiannya sebagai syahid di jalan Allah. Sehingga Sayyidah Kabsyah pun menjadi ibu dari 2 orang yang mati syahid dan dia telah merelakan keduanya. Mudah-mudahan kedua putranya akan memberi syafaat kepadanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ummu Sa'ad pun sangat bersedih kerana kepergian putranya, akan tetapi dia tetap redha terhadap ketetapan Allah baginya, sebagaimana dia pun redha terhadap ketetapan Allah bagi saudaranya. Salah satu riwayat yang menceritakan hal tersebut adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Al-Husain dari Al-Miswar bin Rifa'ah, dia berkata, Ummu Sa'ad, yakni Kabsyah bin Ubaid, datang untuk melihat Sa'ad di dalam kuburnya. Lalu orang-orang pun memintanya untuk pulang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah dia. Maka Ummu Sa'ad pun maju hingga dia dapat melihat Sa'ad di dalam kuburnya sebelum dia ditimbuni dengan tanah. Lalu dia berkata, aku akan bersabar atas kematianmu kerana Allah. Okey, baik. Cuba perhatikan bagi seorang ibu, kalau anaknya tu ialah anak meninggal depan mata dia, sudah tentu ibu ni akan jadi lemah, kan? Ibu ni akan jadi, Allah, kita tak boleh nak cakap. Nak tengok dikebumikan, kita nak tengok tapi hati kita tak kuat. Zaman tu pula adalah zaman ratapan. Okay, zaman tu adalah ratapan. Sampai ada golongan wanita ni tak dibenarkan pergi ke kubur. Kenapa? Sebab mereka ni akan meratap, koyak baju, menangis, meraung sekuat-kuat hatinya. Jadinya
Tapi dalam ni dan cerita ni nak tunjukkan kepada kita betapa tabahnya dia dan redha dengan ketentuan Allah. Sebab apa? Allah berikan dia tatma'inul qulub tu. Sebab dia ingat Allah, dia bersama dengan Allah dan dia tahu ini adalah semua datang daripada Allah. Ujian ke, kesenangan semua Allah berikan. Nikmat ke, Allah yang berikan. Dia boleh request, dia nak tengok anak dia. Dia nak jengah anak dia sampailah anaknya ditimbus dengan tanah. Daripada anak dia dalam lihat tu, ditimbus dalam tanah. Dia nak tengok dengan mata dia. Sebab itu orang tak bagi, jangan tengok nanti kamu sedih, nanti kamu meraung, nanti kamu meratap. Tapi dia kata tak apa, aku nak tengok juga, biarkan aku. Sebab Nabi kata biarkan dia tengok, biarkan. Dan Sa'ad lalu kata Ummu Sa'ad, iaitu Kabsyah ni, dia kata apa? Aku akan bersabar di atas kematianmu. Dia cakap dengan diri dia kepada anak dia, aku akan bersabar kerana kematianmu adalah demi Allah. Tahu, Allah tu segalanya. Okay, demi Allah. Kerana Allah aku akan buat apa segalanya. Demi Allah. Bukan demi anak, bukan demi suami, bukan demi makhluk. Tapi adalah kerana demi Allah. Tabah. Dia jadi tabah dan dia jadi kuat. Inilah pengajaran yang paling besar. Saya rasa bukan ibu-ibu je yang boleh belajar. Saya sebagai ayah pun boleh belajar. Kalaulah ini datang daripada seorang ibu, seorang ayah, sepatutnya lebih lagi lah. Saya lah sebagai seorang ayah ni, sepatutnya saya lebih lagi lah. Saya sanggup buat apa saja, korban apa saja. Bukan demi anak-anak, tapi buat demi anak adalah kerana Allah. Dia akan jadi lebih luar biasa kan. Ini kita pengajaran kita boleh belajar. Okey, teruskan Kak Aifah. Ummu Athiyah Al-Anshariyah mengatakan, pada saat berbaiat, kami diminta berjanji untuk tidak meratap. Namun, tidak ada di antara kami yang menepatinya selain 5 orang. Di antaranya adalah Ummu Mu'az dan isteri Mu'az. Demikianlah kesabaran Ummu Sa'ad atas kematian putranya dan penyerahan dirinya kepada Allah. Kesabaran semacam apakah ini? Sejarah akan selalu mengukirnya untuk kita semua tentang seorang ibu yang abadi ini. Ibunya meskipun menangisi kepergian putranya, namun dia tidak akan memberikan seluruh kesedihannya kepada putranya tersebut. Sungguh, Rasulullah SAW telah bersabda, setiap wanita yang menangis pasti berlebihan, kecuali Ummu Sa'ad. Apa yang dia katakan merupakan kebaikan, jadi dia tidak akan berdusta. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu, wahai Ummu Sa'ad. Dan semoga Allah mengumpulkan kami semua bersamamu di tempat yang penuh dengan rahmatnya serta menganugerahkan kepada kami para ibu yang sepertimu dalam hal pengorbanan sehingga mereka sanggup menyerahkan belahan hati mereka di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sepatutnya kisah ni kena jadi filem kan. Kaki-kaki drama tu boleh ambil pengajaran. Kan yang ni yang ditengoknya siapa entah, siapa tak tahu. Sekarang drama apa yang tengah top? Kan? Orang tu lah, penyanyi tu lah yang kita pun tak tahu. Yang buka Instagram, buka Facebook, tengok artis itu, tengok artis ni. Tapi satu pengajaran pun kita tak dapat kan. Melainkan kalau kita belajar daripada ni, sahabiah-sahabiah ni, sahabat-sahabat wanita di zaman Nabi ni, baik untuk kita, baik untuk agama kita, baik untuk keluarga kita. Kita baca pun kita rasa termotivasi, terinspirasi nak ikut mereka. Kesan dia kita tahu untuk kita dan untuk anak-anak kita juga. Kita nak anak kita hebat. Kita boleh tanya pada diri kita, saya nak anak saya berjaya, saya nak anak saya jadi itu, jadi ini. Tapi tengok, bersungguh ke kita dengan yang kita harapkan? Dengan cara tengok, adakah saya sanggup bangun setiap malam berdoa demi anak saya? Kita nak anak kita berjaya, ya Allah. Tapi pernah tak bangun malam, ya Allah, berikanlah kejayaan pada anak saya? Pernah tak? Sebab tuan-tuan, ada satu kata hukama, dia menyebutkan, nak tengok kita ni bersungguh ataupun tidak dengan apa yang kita hajatkan, selagi mana dia tak bangun malam untuk berdoa tentang hajat dia, selagi itu dia belum dikatakan sebagai bersungguh-sungguh dengan hajat dia. Kalau orang dah sampai bangun malam berdoa minta sesuatu, artinya dia betul-betul bersungguh. Dia sanggup korbankan tidur dia semata-mata kerana hajat dia. Kita tanya pada diri kita, berapa ramai yang boleh bangun malam, angkat tangan berdoa demi anak-anak dia? Bukan kata ibu-ibu lah, saya sendiri. Kita lebih sanggup layan mata kita daripada kita mendoakan untuk anak-anak kita. Jadi kitalah kena jadi teladan. Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai
kekuatan kepada kita untuk ada ujian masing-masing. Semoga Allah Ta'ala beri teladan para sahabat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kekuatan iman isinya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minasy syiqa wan nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nari jahannam wal adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril min fitnatil masih dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Minna wa minkum taqabbal. Terima kasih Ustaz.